Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Sorry. Lupa masjid mana. Al-Muttaqin pada pagi ini. Mudah-mudahan ni semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Okay, siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Ustaz Muslim adalah admin kita ya pada pagi ini. Saya sengaja sebut nama dia biar dia diraikan juga insan di belakang tabir. Pagi-pagi sejuk-sejuk bangun ya untuk kita semua. Baik, kita bersama dengan Kak Zah kita di situ. Okey, jemaah kita yang pertama sekali masuk tadi Ustazah nampak. Awal-awal dia dah masuk lah. Termasuk tu bagi love ya Kak Ustazah. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ya Kak Zah sentiasa setia bersama dengan setiap kuliah Ustazah Sakinah Sabtu. Kita ada siapa lagi di situ? Zahira. Is it Zahira? Zahira Zainurdin. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Admin dan jemaah semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Zahira. Terima kasih Zahira. Okay, ada Sugi di sini. Syukur alhamdulillah. Kak Syah juga ya di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah dan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Aisyah. Az juga. Assalamualaikum Ustaz. Asyik salah type. Ustazah. Okay, admin dan jemaah semua. Ini macam copy paste je semua admin dan jemaah. Aduh. Assalamualaikum Ustazah admin dan bertugas. Dia ditambah ni Farida. Kak Farida ni. Assalamualaikum Ustazah admin bertugas dan semua jemaah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ni Kak Fauzia kita ni. Assalamualaikum Ustazah. SS. Alamak. Ni SS Sakinah Sabtu ya. Bukan shot sendiri. Okay, Assalamualaikum Ustazah Sakinah Sabtu dan admin petugas Masjid Al-Muttaqin serta sahabat-sahabat pencinta ilmu dikasihi dan dirahmati Allah. InsyaAllah ya, mudah-mudahan amin. Semuanya dalam keadaan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oh Kak Som masuk lambat je pagi ni Kak Som. Kak Som dah mandi belum Kak Som? Jangan soalan. Kak Som dah mandi ke belum Kak Som? Pagi ni kan, Masya Allah ya pagi ni sejuk. Ustazah pun, ya Allah, hai. Kita kata apa? Bercinta. Nak bangun ni. Masya Allah. Tapi inilah ya kesabaran. Berkat kesabaran tu, kita masih lagi setia untuk duduk di hadapan skrin kita ni demi jemaah-jemaah yang tercinta. Masya Allah. Liza pun ada. Alhamdulillah Liza di situ. Dia bersama dengan Ustazah pada pagi ini. Salam Ustazah dan kawan-kawan. Siapa lagi? Ada Marni Pardi. Salam Ustazah. Cepatnya Ustaz Muslim. Saya dah macam kartun dekat sini. Mana nak tengok mana satu. Sabar Ustaz Muslim. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat mengaji semua. Mengaji? Kita mengaji ke? Okeylah boleh. Ada bahasa kalau bahasa Indonesia mengaji tu maknanya belajar ya. Okey. Faham? Kak Fala kita. Assalamualaikum Ustazah dan Ustaz Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Okeylah. Ustazah, kita mula kuliah ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Macam mana kita sudah bersedia dengan pengajian pada pagi ini? Kita sebagaimana biasanya kita berada di perbincangan yang di mana muka surat yang keberapa? Boleh bantu Ustazah dan juga teman-teman yang lain untuk beritahu kepada teman-teman kita. Kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa. Adakah kita masih lagi berada di hadis yang sama? Bagaimana? Hadisnya sama ke? Ke dah habis dah hadis ni? Dah habis ke? Sudah selesai bincang hadisnya? Last week kita bincang yang mana? Page 390. Okay, Aliza. Ada pula pakcik tu kat situ sibuk. Salam.
Okey, Aliza kata 390. Baik. Ustaz Muslim, kita di muka surat yang keberapa Ustaz Muslim? Kak Farida, Kak Zah 390, hadis 42. Poin di antara sebab ampunan. Okey. Kak Farida kata hadis 42, muka surat 390. Kak Som, hadis 42. Masih hadis 42 ya. Okey, 390 belum sebab kedua. Maksudnya belum sebab kedua. Okey, tak apa. Nanti Ustazah cuba absorb apa yang ni. Muka surat 377. Anda belum habis baca apa? Masya Allah. Main tau dia ni. Okey, yang penting di sini kita ada Aliza 390, Kak Zah pun sama, Kak Farida, Kak Som kita ya. Kak Aisyah tak beri jawapan hari ni Kak Aisyah? Selalunya Kak Aisyah ada berikan jawapan. Ke Kak Aisyah belum mandi? Sekejap saya ni. Maaf saya pagi-pagi ni gurau-gurau lah sikit ya. Pagi sayu je pagi ni ya, okey. Hujan, mendung. Kak Aisyah mana? Tengah cari muka surat. Dah lah Zah lah, Kak Aisyah. Dah lah, tak terima je. Dah lah Zah. Oh yalah. Okey. Alah Kak Aisyah. Janganlah marah Kak Aisyah. Okey Kak Aisyah, muka surat berapa Kak Aisyah? Tadi Kak Som, Kak Farida, Kak Zah kita dengan Liza kita kan beritahu. Oh since semua dah kasih jawapan saya sama je. Alah, macam merajuk je Kak Aisyah. Okey, tahu, faham. Betul juga lah ya, semua dah bagi jawapan sama, tak payahlah jawab macam gitu. Tak marah Zah tengah senyum ni. Okey, senyum. Bagi senyum satu Kak Aisyah. Bagi Ustazah senyum satu. Page 390. Okey, betul tak kita berada di page 390? Meh, kita tengok slide Ustazah pada pagi ini. Adakah benar sebagaimana yang disebut oleh teman-teman kita? Tada! Baik, hadis 42, kita berada di bahagian yang kedua bertajuk ampunan Allah, dan benar kita berada di muka surat 390. Okey, 390. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh teman-teman jemaah muslimah kita ya di ruangan komen. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita pada hadis yang membincangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbincangan kita pada pagi ini ya muslimah yang saya kasihi merupakan sambungan daripada perbincangan yang lepas yang masih lagi berbaki ya di situ, sebelum kita masuk kepada faktor yang kedua. Kerana pada minggu lepas kita ada bincangkan tentang faktor yang pertama untuk seseorang dia meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada faktor kita yang pertama, itu sebab yang pertama seseorang dia boleh meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan berdoa dengan penuh pengharapan. Jadi kita akan sambung sikit ya berkenaan faktor kita yang pertama ataupun sebab kita yang pertama di sini, berdoa dengan penuh pengharapan, di muka surat 390 di bawah satu subtopik iaitu bertajuk di antara sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini ya muslimah, kita lihat di slide kita di situ, antara sebab ampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar adalah bahawasanya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, dia tidak berharap pengampunan dosanya dari selain Tuhannya. Dan dia juga mengetahui bahawa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa dan menghukum kerana dosa-dosa kecuali Allah. Okey, kita ada 2 poin penting di sini. Ya, 2 poin penting yang menyebutkan kepada kita bahawa seseorang hamba dia boleh meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dirinya memiliki 2 keyakinan ini dalam dirinya.
iaitu ketika kita ni muslimah melakukan dosa. Dan banyak kali Ustazah tekankan bahawa kita manusia tidak terlepas daripada dosa. Namun dalam keadaan kita yang tidak terlepas daripada sebarang dosa ini, kita diberikan tanggungjawab ataupun diberikan satu tugas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meminta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harapan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya yang berdosa. Apa yang perlu kamu lakukan setelah kamu melakukan dosa itu, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, jadi pada minggu lepas kita bincangkan bahawa antara sebabnya ialah kita berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunannya kepada kita ini, yang mana kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang betul-betul tekad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini dikatakan kepada kita antara sebab ampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah apabila kita sebagai seorang muslimah melakukan dosa, apa yang ada dalam diri kita ini ialah kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada kita. Kita tak harapkan kepada makhluk untuk memberikan keampunan kepada kita. Kita tidak mengharapkan bahawa makhluk mengampuni dosa kita. Kerana yang mengampunkan dosa, yang boleh memberikan azab, yang boleh memberikan hukuman, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan keampunan kepada kita dan memberikan hukuman terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab tu dalam keadaan kita meminta ini, kita tidak boleh meminta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran 2 points yang ada tu tadi. Satu, tidak ada yang boleh memberikan keampunan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang boleh hukum kita, okey? Tidak ada yang boleh memberikan azabnya, dosa, pahala, syurga, neraka kepada kita, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keampunan itu tadi. Boleh faham ya bahagian ini? Okay, saya harap boleh. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dan sabda Nabi SAW di bawah penerangan itu kan, yang tadi ni saya baca ialah perenggan kita yang pertama di muka surat 390. Di bawah tersebut ada sebuah hadis Nabi SAW yang merupakan hadis topik 42 kita, iaitu hadis 42 kita. Didatangkan kembali untuk mengingatkan kepada kita apakah yang Nabi SAW sebutkan tentang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang mana ia berupa harapan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di bawah itu ya muslimah, sila lihat hadisnya. Sabda Nabi SAW, okey, sabda Nabi SAW, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Okey, wala ubali. Sesungguhnya wahai anak Adam, yang depan tu wahai anak Adam tu saya tak letak lah, saya tak letak di slide ini sebab dalam kitab pun tidak ada, cuma terjemahan tu dimuatkan sekali. Baik, kita lihat di sini. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita. Okey, apa kata Allah di dalam hadis ini? Innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa kepada aku, dan dalam doa itu dia bukan hanya sekadar doa muslimah, tetapi Allah tekankan kita berdoa kepada Allah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa dalam dua keadaan ini? Kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, yang mana pada waktu itu kita melakukan dosa, lalu kita angkat tangan kita doa kepada Allah dengan penuh pengharapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampunkan dosa kita. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan,
Ghafartu laka. Aku berikan ampunan aku kepada engkau. Ala ma kana fika. Yang ada padamu. Maksudnya sini aku pasti mengampunimu bagaimanapun keadaanmu. Ala ma kana fika. Maksudnya Allah tak kira apa jua perkara yang kita lakukan. Itu dosa apa yang kita lakukan. Ini maksudnya. Dalam keadaan apa kita ni ataupun siapa kita. Sebesar mana pun dosa kita, Allah tak kira. Ala ma kana fika, itu maksudnya. Dan Allah kata apa? Wala ubali. Dan aku tidak peduli. Yang penting sekarang di sini Allah ingatkan kepada kita. Sebagai seorang hamba, bila kamu berdosa, kemudian kamu nak memohon ampun kepada aku, kamu berdoa kepada aku, kemudian kamu letakkan harapan yang penuh, harapan yang tinggi terhadap aku dalam doa itu, maka akan aku berikan keampunan aku tanpa aku mengira siapa kamu, apa status kamu, apa background kamu, apa dosa yang kamu lakukan, wala ubali. Aku tak kira. Ini janji Allah kepada para hambanya. Ya, ini janji Allah kepada para hambanya. Sebab itu muslimah kita ni bila nak bertaubat kepada Allah, jangan sesekali kita mengeluarkan satu persoalan, kita mempersoalkan, saya ni dah banyak buat dosa, Allah ampunkan saya ke? Jangan letakkan keraguan dalam hati kita sedemikian. Kerana jelas dalam hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kita ni sebagai hamba yang berdosa, yang nak bertaubat kepada Allah, meletakkan keraguan-keraguan yang sedemikian. Kadang-kadang bila kita ni nak bertaubat, lah nantilah aku ni banyak sangat dosa lah, boleh ke Allah ampunkan aku ni? Aku ni dah buat itu, aku dah buat ini, boleh ke tantah syurga pun tak nak terima aku? Kadang-kadang kita keluarkan persoalan-persoalan yang begini. Jika kita mengeluarkan soalan-soalan yang begini, di mana letaknya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jelas dalam hadis ini muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa dosa kita bagaimanapun, diri kita ni bagaimanapun keadaannya, Allah tak pernah peduli dan Allah tak lihat semua itu. Yang Allah inginkan ialah taubat kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita dan harapan yang begitu besar yang kita letakkan dalam diri kita. Sebab itu penting ya, kita memahami bahawa manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini, Allah berikan kepada mereka dengan ujian, Allah berikan kepada mereka ini dengan pelbagai macam dugaan dalam hidup. Yang kadang-kala ya muslimah, dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian dan dugaan, mungkin saya kata ada dosa yang kita lakukan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa di sini? Wala ubali, aku tidak peduli. Bagaimana keadaan kamu? Persoalannya sekarang ini, nak taubat ataupun tidak? Kalau kita bertaubat sungguh-sungguh di hadapan Allah, Allah pasti menerima taubat kita. Itu keyakinan kita sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu husnuzan kita, sangkaan baik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan dalam kitab kita ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia menjelaskan bahawa yakni sekalipun begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu, semua itu tidak besar bagiku. Dan aku tidak menganggapnya banyak. Bagi kita ya muslimah, kita buat dosa, dosanya besar. Kita rasa dahsyat dosa itu. Kemudian kita rasa banyaknya dosa kita yang kita lakukan. Tetapi bagi Allah, untuk hamba yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan ini, Allah tak lihat betapa besar dosanya, berapa banyak dosanya. Ini penjelasan yang diberikan oleh Imam
Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mendatangkan kepada kita dengan sebuah hadis bagi menguatkan perbincangan pada hadis ini. Apa hadis yang datangkan kepada kita di situ? Idza da'a ahadukum falyu'zimir raghbata fa inna Allah la yata'azamahu syai'un. Okey? Fa inna Allah la yata'azamahu syai'un. Maknanya begini. Di dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya sebagai seorang hamba kita membesarkan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita berdoa, ia perlu disampaikan ataupun dilantunkan doa itu dengan penuh keyakinan. Sebab itu di sini dalam kitab kita tidak ada pada perenggan yang awal itu, saya datangkan hadis ni yang lengkap sebagaimana yang terdapat di slide kita. Jadi mungkin nanti boleh ditambah ataupun dijadikan catatan dalam kitab. Ataupun nanti dah dapat slide-nya di saluran Telegram saya tu nanti boleh dijadikan sebagai catatan tambahan dapat disalin semula. Kita lihat di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Idza da'a ahadukum, jika salah seorang di kalangan kalian berdoa, fala yaqul Allahumma ghfirli in syi'ta. Saya yakin hadis ini pada minggu lepas saya ada bacakan. Kita ada kongsikan tentang hadis ini dalam pengajian kita pada minggu lepas. Tak mengapa kita ulang sekali lagi. Okey, hadisnya. Nabi ingatkan kepada kita, bila kita nak berdoa kepada Allah, janganlah kamu berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, kau ampunkanlah aku jika sekiranya engkau inginkan. Nabi larang kita ucapkan perkataan yang begini. Walakin liya'zimil mas'alah. Tetapi hendaklah dia, hendaklah orang itu bila dia berdoa, bersungguh-sungguh dalam meminta. Bila kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan ayat yang bersungguh-sungguh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pasti beri kepada kita. Dengan syarat-syarat yang pernah kita bincangkan pada sesi yang lepas kita ada bincangkan syarat-syarat doa kan. Apa syarat doa? Boleh letakkan di ruangan komen. Pada minggu lepas, Ustazah ada bincangkan. Ada 3. Saya berikan clue dia kat sini. Ada 3 perkara dalam doa kita. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan bila perkara itu tidak ada dalam doa kita. Apa 3 perkara tersebut? Boleh diletakkan di ruangan komen, nak lihat ingat ke tidak ni muslimah-muslimah ni. Hadirkan hati. Okey. Boleh. Tapi ia tak termasuk pada 3 perkara yang saya inginkan lah. Tapi hadirkan hati boleh ya Huda, tak ada masalah. Itu perlu. Antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah bila kita berdoa dengan hati yang tidak lalai. Itu hadirkan hati. Seterusnya larangan isti'jal. Okey, baik. Itu yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua apa dia? Ingat tak Huda? Huda seorang saja jawab hari ni. Okey Kak So. Doa yang mengandungi maksiat. Memutuskan silaturahim. Dan doa yang isti'jal. Doa yang isti'jal. Baik, Kak Zat jawab apa? Tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Tidak memutuskan silaturahim. Okey. Ada yang lain? Liza nak jawab Liza? Liza masih ada dengan Ustazah pada pagi ni?
Ke Kak Aisyah? Kak Aisyah kata Ustazah sama je. Adik Kak Aisyah, Ustazah sama je dengan atas, tak payah jawab. Macam gitu. Okay. Ke semua sama? Sama je Ustazah. Jawapan saya sama dengan Huda, dengan Kak Som, dengan Kak Zah. Berdoa dan penuh harapan. Ya betul Huda. Itu maksudnya hadirkan hati. Okey, bila kita kata berdoa dan penuh harapan, maksud kita hadirkan hati kita dalam berdoa itu. Khusyuk. Okey, Nasrul jawab khusyuk. Ya. Itu maknanya kita hadirkan hati kita sebagaimana Huda sebutkan. Okey, baik. So actually jawapannya ada ya tadi di situ. Kak Som, Kak Zah, Huda pun dah sebutkan. Doa yang Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan ialah doa yang tidak mengandungi. Okey, doa yang tidak mengandungi 3 perkara. Satu ialah tidak mengandungi permintaan yang dosa. Okey, tidak mengandungi permintaan yang dosa. Doa kedua, doa yang tidak mengandungi hal-hal untuk memutuskan silaturahim. Kak Zah bila jawab tadi tu kan, jangan terus kata tidak memutuskan silaturahim. Sebab kalau kita kata tidak memutuskan silaturahim, maksudnya kita ia di luar doa. Okey, tapi ayat tu kena dicantikkan lagi ya, diperhalusi lagi ayat tu. Jadi mudah difahami. Maksud tidak memutuskan silaturahim di sini ialah bila kita kata dalam doa kita itu tidak ada permintaan untuk memutuskan silaturahim. Itu baru tepat, baru cantik ayatnya. Maknanya kita tak mintalah doa supaya mak kita tak suka abang kita. Contohlah gitu kan. Ini doa memutuskan silaturahim. So doa yang sedemikian tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga doa yang mengandungi isti'jal. Doa yang tergesa-gesa meminta Allah Subhanahu Wa Taala cepat mengabulkan doa kita. Jadi dalam hal ini kita lihat Nabi suruh kita menguatkan azam, menguatkan tekad kita ketika kita berdoa kepada Allah tanpa meletakkan perkataan kalau itu, kalau ini, kalau nak ampunkanlah saya, kalau tak nak sudah. Macam itu keadaannya. Boleh cakap gitu kan? Tak boleh. Kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi laranglah sebut sedemikian. Ya Allah, kalau kau nak ampunkan, ampunlah. Kalau tak nak, tak apalah. Tak nak ampunkan pun tak apa. Tak boleh kata sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengampunkan hamba-Nya. Maka di situ kita perlu minta dengan sepenuh hati kita, dengan kekuatan azam itu tadi. Dan Nabi SAW juga, ya, di samping Nabi memerintahkan kepada kita agar kita menguatkan azam kita, tekad kita, bersungguh-sungguh itu tadi kan, yang tadi macam sebagaimana Huda sebutkan, kena hadirkan hati. Itu yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Sebab apa? Doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah doa yang mana dia doa dengan penuh keazaman. Bukan doa yang ada kelalaian dalam doa tersebut. Maka di sini Nabi juga ingatkan kepada kita selain daripada menekadkan membulatkan tekad kita wal yu'azzim ar-raghbata. Apa maksudnya? Dan besarkanlah pengharapan. Okey, besarkan harapan kita. Kuatkan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang baginya merasa keberatan untuk memberi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak ada satu perkara pun yang akan buat Allah keberatan untuk memberi apa yang diinginkan oleh hamba-Nya ketika hamba-Nya berdoa. Lebih-lebih lagi bila hamba itu berdoa tentang keampunan, minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri sebagaimana pada hadis kita yang sebelumnya, yang mana Allah kata selama mana engkau hamba aku ini bila engkau berdosa lalu engkau berdoa kepada aku, engkau berharap kepada aku tak kira bagaimana keadaan engkau, aku tak peduli. Ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Sebab itu perlu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu keazaman yang kuat, dengan kita membesarkan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di sini dalam kitab kita dijelaskan kalau kita lihat di perenggan yang akhir sekali di situ Muslimah, kerana itu dosa-dosa para hamba sebesar apapun, maka sesungguhnya maaf dan pengampunan Allah adalah lebih besar daripadanya dan lebih agung. Maaf dan keampunan Allah lebih besar dan lebih agung. Dosa-dosa itu adalah sesuatu yang kecil bila dibandingkan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey, di situ ada syair. Syair ni nak baca ke tak nak baca? Macam mana? Okey, bacalah sikit ya. Kalau baca ni bukan baca sikit, kalau baca syair nak kena baca lengkap, nanti orang tak faham. Okey, tapi tak payah, saya tak payahlah baca macam nak baca syair. Tiba-tiba kan jadi lagu Gurindam Jiwa. Baik, kita lihat kat situ ya. Di sini ada satu ungkapan kata syair yang diletakkanlah kepada kita. Disebutkan di sini, Ya Rabbi ina azumat dhunubi kathra falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Maksudnya apa? Wahai Tuhanku, jika dosa-dosa sangat besar kerana banyaknya dosa-dosa itu. Okey? Jika dosa-dosa sangat besar kerana banyaknya dosa-dosa itu. Kata in kana la yarjuka illa muhsin famanil ladzi yad'u wa yarjul mujrim. Maka sungguh aku telah mengetahui bahawa maafmu lebih besar. Saya lupa nak baca yang bawah tu tadi. Okey. Jika tidak ada yang berharap kepadamu kecuali hanya orang yang baik, maka kepada siapa orang yang berdosa harus berdoa dan berharap. Kemudian di perenggan yang ketiga, mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma inni muslim. Dia sebut nama Ustaz Muslim di sini. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma inni muslim. Aku tidak memiliki perantara kepadamu kecuali pengharapan dan indahnya kemaafanmu, kemudian sesungguhnya aku ini adalah orang yang berserah diri. Ini kita kata satu ungkapan syair yang menunjukkan tentang bagaimana seorang hamba yang berdosa dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dalam ungkapan syair ini menunjukkan tentang bagaimana sebagai seorang pendosa yang perlu dia harapkan tidak kepada makhluk tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan dalam doa ini juga ataupun dalam rangkap syair ini juga disebutkan bahawa harapan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memuji keindahan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Yang mana seorang hamba itu seharusnya menjadi seorang yang muslim, iaitu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah keadaannya. Okey, baik. Baik muslimah. Jadi kita dah selesai bincangkan tentang faktor kita yang pertama, iaitu tentang berdoa dengan penuh pengharapan yang ditutup dengan rangkap syair itu tadi. Kita akan masuk kepada perbincangan iaitu kepada faktor yang kedua, sebab yang kedua, ya, seseorang boleh meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebab yang kedua? Sila ya muslimah rujuk pada muka surat 391 di situ. Muka surat kita yang ke-191 menyebutkan sebab yang kedua. Kalau lihat pun di dalam kitab kita ini, dia ada boldkan warna hitam kan. Sebab kedua itu untuk beritahu kepada kita dah masuk kepada perbincangan yang baru. Jadi sebab yang kedua ialah untuk meraih ampunan Allah adalah beristighfar. Okey, kedua, seseorang bila dia nak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu memohon ampun
Istighfar ni maksudnya lah kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, istighfar maksudnya kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali jelaskan kepada kita untuk meraih ampunan adalah beristighfar sebesar apapun dosa-dosa. Istighfar ni biasalah kadang-kadang kita sebut sebagai ucapan kita kan, mohon ampun tu yang kita biasa sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ini ucapan istighfar kita yang memohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar ni muslimah sebut betul-betul. Istilah istighfar tu kadang kita ni tak tahulah orang Melayu ke apa kan, tak tahu bahasa mana. Sebut istighfar, astaghfarlah. Ada orang sebut salah lah istilah tu kan. Jadi kita betulkan ucapan ini. Ya, engkau astaghfarlah kepada Allah, bukan astaghfar, istighfar. Ada orang, astaga. Saya tak tahu mana datang astaga. Apa astaganya? Tak tahulah mana datang. Mungkin daripada istighfar tu jadi astaga ke, wallahu a'lam lah ya. Maknanya diperbetulkan kita ni ucapan-ucapan yang begini. Ya, ni ucapan-ucapan ataupun istilah-istilah yang ada dalam agama kita ini, bila kita nak sebut, betulkan. Ya, istighfar, ya, bukan astaghfar lah, astaga ke, apa-apalah yang kita selalu dengar lah ya, orang-orang sebut, kadang-kadang kat TV pun dengar salah-salah dia sebutkan ucapan-ucapan yang begini. So kita belajar ucapan tersebut, istilah ini yang tepat kita nak ucap istighfar. Beristighfarlah kepada Allah. Atau dalam kata lain, minta ampunlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Begitu keadaannya. Dan istighfar inilah ucapan yang mana kita ucapkan dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa insaf, dengan penuh rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh rasa keadaan yang humble lah ya, bukan keadaan yang main-main. Kadang ada orang tiba-tiba astaghfirullahalazim, dosa kita begitu keadaannya. Bukannya muslimah, istighfar ni kita ucapkan dengan keadaan penuh penyesalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau kita ucap sama kita, astaghfirullahalazim, kenapalah? Maknanya rasanya begitu. Bukan diikuti dengan ketawa yang mengilai, ikuti dengan keadaan-keadaan yang happy. Ini penyalahgunaan ya istilah tersebut. Penyalahgunaannya maknanya kita gunakan pada tempat-tempat yang salah. Ya, ada orang memang dia biasa, memang kita kata ustazah, istighfar ni dah jadi macam satu ucapan yang biasa di lidah kita kan. Macam kadang-kadang orang dah gunakan istighfar ni benda yang tak ada apa-apa, yang kurang difahami. Dia macam dah yang tiba-tiba terpancul ataupun kita terucap begitu keadaannya. Tapi kita perlu perbetulkan situasinya. Kerana ucapan istighfar, iaitu kita ucap astaghfirullahalazim ini, ia adalah ucapan yang mana kita sebutkan dengan penuh rasa penyesalan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak benda dosa, astaghfirullahalazim. Kan, ataupun kita buat perkara dosa, astaghfirullahalazim, kenapa saya buat ni? Dengan penuh rasa sedemikian lah ya. Bukan penuh rasa happy ke apa. Kan kadang-kadang tak tahu apa masalah manusia ni. Dia mungkin tak faham, ataupun dia jadi kebiasaan, dijadikan ucapan kebiasaan dalam kehidupan dia, sehingga tiada penghayatan dan digunakan pada tempat-tempat yang salah, digunakan untuk benda-benda yang melucukan. Jadi kita perlu hati-hatilah ya muslimah dalam keadaan-keadaan yang sedemikian. Jangan digunakan untuk hal-hal yang hal-hal yang mencuit hati. Dah buat dosa ni tapi happy pula dengan dosanya. Ucap istighfar kepada Allah tu tadi kan. Okay, sebab saya ni pernah lah berhadapan dengan situasi itu. Orang ni dia dah duduk sibuk-sibuk mengumpat orang. Tu happy pula dia. Dosa kita mengumpat dia. Dosa kita, astagfirullahalazim. Kak. Dua-dua dia ketawa. Kita tengok, ini minta ampun ke perkara yang melucukan ni? Kita jadi macam pelik dah. Kita pun confused ni keadaannya ni. So kita perlu ubah. Kita sekarang ni kita belajar.
ungkapan istighfar atau bila kita mengucapkan istighfar ini, ia adalah sesuatu yang kita memohon ampun kepada Allah. Kita minta perlindungan dari keburukan dosa-dosa kita. Bukan tanda kita happy dengan dosa-dosa kita. Bukan begitu, Muslimah. Bukan tanda kita ni suka dengan apa yang kita buat. Tidak begitu. Tetapi kerana kita menyesal, kerana kita takut ataupun kita nampak perkara maksiat di hadapan mata kita, kita sebutkan satu ucapan yang kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan kita ataupun Allah lindungi kita daripada keburukan dosa-dosa kita. Begitu keadaannya. So perlu difahami ya, ungkapan istighfar ini dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak menggunakan ia pada tempat yang salah ataupun dalam keadaan yang kita tak memahami namun kita saja-saja ucapkan perkataan tersebut. Baik, dalam kitab kita di sini menjelaskan kepada kita bahawa untuk meraih ampunan adalah beristighfar tadi kan, sebesar apapun dosa-dosa. Bahkan sekalipun banyaknya telah bertumpuk hingga mencapai awan di langit atau sejauh mata memandang. Kerana kalau kita lihat ya pada hadis kita yang di perenggan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis ini, Allah kata apa? Lau balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani. Jika sekiranya dosa kamu menggunung tinggi hingga ke langit, kemudian kamu memohon ampun kepada aku. Kamu beristighfar, iaitu kamu memohon ampun kepada aku. Ghafartu laka. Aku akan ampuni kamu. Jadi ini antara lah ya cara untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan istighfar kita, dengan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Tapi dengan cara yang betul. Bukan dengan cara yang salah sebagaimana saya sebutkan tadilah. So kalau selama ini kita ada melakukan perbuatan-perbuatan yang salah itu tadi, lalu kita mengucapkan istighfar dalam keadaan yang salah itu kan, perbetulkan. Ialah mungkin dulu kita tidak tahu, alhamdulillah sekarang kita sudah mengetahui. Bagaimana cara sebutan yang betul, bagaimana keadaan yang betul, apa seharusnya yang ada dalam hati kita ketika kita mengucapkan istighfar ini. Maknanya ia perlu dilakukan dengan sebenar-benarnya. Bukan dengan hati yang lalai tadilah ya, sebagaimana perbincangan kita yang pertama. Maka sebab itu, di sini, di dalam kitab kita ini menjelaskan tentang perkataan istighfar yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan kepada kita beberapa keadaan yang dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. Sebenarnya ada banyak lagi lah ya, tetapi di sini diletakkan kepada kita dengan 3 keadaan yang mana kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang istighfar, iaitu tentang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di dalam yang pertama di sini ya Muslimah, kalau kita lihat di situ, kebiasaannya istighfar ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau kita lihat dalam kitab di sini dikatakan istighfar banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana kadang-kadang ia diperintahkan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan istighfar ini sebagai satu perintah kepada kita, hamba Allah, untuk lakukan. Maknanya istighfar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang beriman. Bagaimana? Sila rujuk dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-199. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maknanya perintah. Allah suruh kita agar beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebiasaannya dalam keadaan yang mana kita ada melakukan dosa. Jadi perintah ini diberikan kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada Dia. Bila kamu berdosa, bila kamu ada buat kesilapan, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun tak semestinya dalam keadaan yang kita ni buat dosa ataupun kesilapan, ia perlu dijadikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW mengingatkan keadaan diri baginda. Nabi kata apa kepada kita? Bertaubatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kerana aku beristighfar kepada Allah, aku memohon kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi SAW, ya muslimah, memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Dalam keadaan yang mana Nabi ini bukan seorang pendosa. Tetapi Nabi SAW beritahu kepada kita, kita perlu banyak minta ampun kepada Allah. Perlu banyak bertaubat kepada Allah. Itu tugas kita sebagai seorang hamba. Tak kira dosa apa yang kita lakukan, dosa ke tak dosa ke. Kita kata, wah hari ni tak ada dosa lah Ustazah. Kita ni tak payahlah kita nak bertaubat kepada Allah. Tak payahlah kita ni nak beristighfar kepada Allah. Tak ada dosa kita buat. Okey je kita hari ni. Betul ke hari ni kita tak buat dosa? Kita pun tak tahu kadang-kadang kita ni muslimah macam mana. Kita pun tak tahu kadang-kadang. Sebab tu, istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tak jadi kesalahan. Bahkan ia mendatangkan pahala untuk diri kita. Kerana itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim untuk kita. Dan kadang-kadang, ya, ungkapan istighfar ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai satu bentuk pujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebab tu tadi saya kata, tak semestinya lah kita ni berdosa baru kita nak istighfar. Oh, kenapa kau istighfar kepada Allah? Yelah aku buat dosa tadi kau, mestilah aku istighfar. Kalau takkan aku nak istighfar. Kau ni pun tak agak-agak. Kita cakap gitu kan dengan kawan kita kan. Kau ikan aku ni apa? Asyik buat dosa ke apa? Buat dosa je. Apa tu, maksud nak istighfar hari-hari. Tak boleh juga kita ni muslimah. Sebab apa? Kita beristighfar kepada Allah. Orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah, Allah letakkan satu pujian kepada mereka. Sebagaimana dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-17. Dalam ayat ini Allah kata apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Kerana kalau kita rujuk ya pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-15 hingga ke-17. Silakan muslimah buka surah Ali Imran ayat 17 hingga ayat 15 hingga 17. Saya nak baca ayatnya. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di dalam ayat yang ke-15 Allah kata apa? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku kabarkan kepada kamu kepada kamu akan yang lebih baik daripada semua itu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Maknanya Allah kabarkan kepada Nabi SAW tentang perkara yang lebih baik daripada emas permata, daripada apa yang kita miliki di atas muka bumi ini. Ada perkara yang lebih baik daripada anak kita, daripada harta benda yang kita miliki, kan? Yang Allah berikan kepada kita ketika kita di dunia. Dan di sini pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahawa ada perkara yang lebih baik daripada itu. Okey? Ada perkara yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala beritahu lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka. Allah berikan kepada mereka dengan syurga. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Allah sebutkan tentang orang yang mana mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Untuk mereka ini ada syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kekal padanya. Wa azwajum mutahhara, dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Wa ridwanun minallah, serta mereka itu beroleh
keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala sebutkan syurga yang Allah peruntukkan, yang mana dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir, ada pasangan-pasangan yang suci, bersih dalam syurga itu, dan juga ada keredaan Allah Subhanahu wa taala yang mana semuanya kekal abadi. Allah kata diperuntukkan kepada orang yang yaquluna, yang mana mereka mengucapkan Rabbana innana amanna. Ini doa kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang boleh kita jadikan amalan dalam kehidupan kita ini, muslimah. Ya, boleh rujuk pada ayat yang ke-16 dalam surah Ali Imran. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ini permohonan ampun kita kepada Allah. Orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, dan oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami. Faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Kami orang yang beriman kepada Engkau, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ini kita masuk pada ayat yang ke-17, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Syurga itu tadi yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-15 dalam surah Ali Imran, yang Allah sebutkan dengan detail bagaimana bentuk syurga itu. Ada sungai yang mengalir di bawahnya bersama dengan pasangan-pasangan yang suci, bersih, bersama dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana amanna innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Allah peruntukkan syurga itu untuk mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, dan juga untuk orang yang sabar. Ini ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina, dan untuk orang yang benar perkataan dan hatinya. Wal-qanitina, untuk orang yang mana sentiasa taat kepada perintah Allah. Wal-munfiqina, wal-munfiqina, dan juga untuk orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan terakhir di dalam ayat ini, iaitu pada ayat yang ke-17 ini, Allah ingatkan kepada kita, wal-mustaghfirina bil ashar. Nampak ya, di sini ada perkataan istighfar, iaitu orang yang memohon ampun kepada Allah bila ashar, pada waktu sahur. Waktu sahur itu bila? Itu sebelum masuk waktu subuh. Kita qiyamul lail, kita solat malam, kita solat witir, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum masuk waktu subuh itu, kita bangun dengan penuh pengharapan, kita doa kepada Allah, kita angkat tangan kita ni muslimah, kita doa kepada Allah sebelum masuk waktu subuh itu. Allah janjikan untuk orang yang begini dengan syurganya. Syurganya yang kekal. Allah sebutkan dengan perkataan apa tadi? Wal mustaghfirina bil ashar. Iaitu orang yang mana dia memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. InsyaAllah, tabarakallah. Subhanallah. Ini adalah satu ungkapan ataupun satu janji yang Allah berikan kepada orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah puji mereka ini sebagai insan yang mana Allah letakkan mereka di dalam syurganya. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan lafaz istighfar ini sebagai satu ayat, ya, ataupun satu ungkapan lafaz
yang Allah berikan ampunannya kepada sesiapa yang Allah inginkan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-110. Di dalam kitab kita ya Muslimah di muka surat 392 di situ ada disebutkan kepada kita surah An-Nisa ayat 110 yang mana Allah kata wa man ya'mal su'an, dan sesiapa yang melakukan kejahatan au yazlim nafsah, atau dia menganiaya dirinya sendiri, kemudian thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, nescaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya pada surah An-Nisa ayat yang ke-110 itu ya Muslimah, Allah ingatkan kepada kita bila kita ni ada melakukan dosa ataupun kita ada menganiaya diri kita sendiri, kemudian dalam kedua-dua keadaan itu kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya dalam Al-Quranul Karim, ungkapan lafaz ataupun ungkapan kata istighfar ini Allah sebutkan dalam pelbagai keadaan. Sama ada ia berbentuk perintah sebagaimana poin kita yang pertama, ataupun ia berbentuk pujian kepada orang yang beristighfar kepada Allah sebagaimana poin kita yang kedua yang terdapat dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-17, atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan ia secara umum untuk mereka yang telah melakukan dosa, untuk mereka yang telah menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah berikan keampunannya kepada mereka. Dan di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ia ada menyebutkan tentang istighfar dan juga taubat. Dikatakan kepada kita dan seringkali istighfar diikuti dengan disebutnya taubat. Dan kebiasaannya dalam Al-Quranul Karim, ia menyebutkan istighfar kemudian diikuti dengan perintah supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya Muslimah kita boleh fahami ada kaitan antara istighfar dan taubat, yang mana kedua-duanya memiliki maksud yang tersendiri. Ya, kalau kita lihat di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab kita ini kan, disebutkan bahawa istighfar jika demikian adalah ungkapan permohonan ampun dengan lisan. Jadi bila kita kata istighfar, ia adalah ungkapan permohonan ampun kita dengan lisan. Contohnya tadi kan zikir kita astaghfirullahalazim. Ini maknanya ucapan yang kita sebutkan. Kita minta ampun kepada Allah, kita guna lidah kita, lisan kita ketika kita meminta ampun kepada Allah. Jadi ini kita panggil sebagai istighfar. Berbeza dengan taubat. Bila kita kata bertaubat kepada Allah, bermaksud ialah kita berusaha menanggalkan dosa-dosa dengan hati dan anggota badan kita. Maknanya bukan hanya setakat dengan lidah sahaja kita memohon ampun kepada Allah ini. Tetapi kita jauhi dosa itu, ini dipanggil sebagai taubat. Yang kita gunakan anggota tubuh badan kita ini. Kan kita jauhi dosa itu, kita tinggalkan. Kalau dulu kita buat dosa dengan tangan kita, contohlah kita mencuri ke apa kan? Kita mencuri, kita pukul, kita dera. Okey, kita guna tangan kita. Bila kita kata bertaubat, kita tinggalkan perbuatan itu dan tangan ini tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Menanggalkan dosa itu dengan anggota badan. Kalau dulu mulut kita ni kan Muslimah, suka sangat mengumpat orang. Ya keji sana, keji sini, fitnah sana, fitnah sini. Ni contoh je ya, bukan kita lah. Tapi contoh saja. Kalau kita kata kita bertaubat, bermakna apa? Kita menanggalkan dosa itu. Dosa mengumpat itu daripada lidah kita. Lidah ni anggota tubuh badan kita ni. Kan daripada mulut kita tinggalkan. Tanggalkan ia. Tak lagi kita lakukan perbuatan tersebut.
Kalau dulu mungkin mata kita ni suka lihat benda-benda yang haram contohnya lah ya. Bila kita kata bertaubat kepada Allah, mata itu tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Mungkin dulu kaki kita ni kan suka pergi ke tempat-tempat yang tak baik, pergi kelab dandut ke apa. Nak gelik pula saya ni. Pergi kelab dandut ke apa kan. Mak kita suka kata, kita pergi kelab dandut ke apa kan, gelik sana, gelik sini. Tunjukkan aurat kita tu kan, sana sini senggol-senggolan ke apa kan. Di situ, bila kita kata bertaubat kepada Allah, kita tinggalkan perbuatan nak senggol-senggol tu. Kita tinggalkan perbuatan nak gelik-gelik, tinggalkan perbuatan nak berdandut ni, tinggalkan. Itu maknanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan hanya sekadar lidah kita yang memohon ampun, istighfar dan taubat, ia perlu jalan selari ataupun sekaligus. Baru cantik kita kata permohonan ampun kita kepada Allah. Baru betul caranya kita bertaubat kepada Allah. Lidah kita memohon istighfar kepada Allah. Ya, lidah kita ni mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau. Ya Allah, ini lidah kita muslimah. Kita gunakan lidah kita. Istighfar, ungkapan istighfar. Kita gunakan lidah kita. Tapi bagaimana? Adakah kita tinggalkan dosa kita? Adakah anggota badan kita yang lain tinggalkan dosa itu? Ini kita masuk kepada bahagian yang kedua tu tadi, taubat. Maknanya tak cukup hanya sekadar lidah kita, tetapi ia memerlukan kepada usaha kita, gerak tubuh kita, inisiatif diri kita untuk meninggalkan dosa yang kita kata kepada Allah kita dah bertaubat itu tadi. Maknanya bukan hanya sekadar kita ucapkan pada lidah, tetapi hati kita dengan sepenuhnya menyesal atas apa yang kita lakukan. Ini namanya taubat. Diri kita menyesal dengan apa yang kita lakukan lalu kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini namanya taubat. Dalam keadaan yang begini Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat seseorang hamba, sebab itu Allah letakkan mereka ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab kita ini didatangkan kepada kita dengan satu ungkapan kata yang cantik dari Al-Hasan rahimahullah. Yang muslimah kalau kita lihat di situ, Al-Hasan rahimahullah dia berkata, ada satu ungkapan yang dikongsikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya tentang nasihat pesanan yang diberikan oleh Al-Hasan rahimahullah di dalam kitabnya. Okey, disebutkan bahawa dalam ungkapan kata ini, Al-Hasan rahimahullah pesan ya, kepada hambanya ni, agar, bukan kepada hambanya, kepada orang ramai, kepada orang yang berada di sekitarnya, supaya memperbanyakkan istighfar tidak kira di mana mereka berada. Okey, tidak kira di mana mereka berada. Dia perintahkan kita ni supaya memperbanyakkan istighfar. Di rumah, di tempat kerja, ketika kita berada di jalan, maksudnya kita tengah berjalan ni kan, perintahkan kepada kita supaya memperbanyakkan istighfar. Sekejap ya, saya letakkan saya dekat sini. Boleh letak sini cantik? Okey, cantik. Baik, Al-Hasan rahimahullah, di dalam kata-katanya ini, dia kata begini, perbanyakkanlah istighfar di rumah. Kita dalam rumah kita ni muslimah, banyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Dalam setiap doa kita selepas solat, contohnya, kita nak masak di dapur, ya, nanti banyakkan istighfar kepada Allah. Kita tengok anak-anak kita ni, sebelum kita nak marah anak kita ni, istighfar kepada Allah. Okey? Sebelum kita nak buat apa-apa perkara lah,
mungkin perkara itu berat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini caranya kita ni. Namun bukan hanya di rumah kita, tapi ketika kita di tempat kerja ni kita tahu kan, kadang-kadang ya Allah sakitnya hati kita, mungkin ada benda-benda yang kita geram, ada perkara-perkara yang teman kita ni sebutkan, colleague kita kat tempat kerja ni cakap benda-benda yang menyakitkan hati kita. Mungkin bos kita tiba-tiba suruh kita buat kerja ni, orang tak tahu pun suruh buat, macam gitu kan. Kadang-kadang kan, tiba-tiba dia mempersoalkan hasil kerja kita, istighfar kita kepada Allah. Ya, istighfar kita kepada Allah. Ketika kita berada di jalanan, dalam perjalanan ke tempat kerja ke dalam perjalanan ke mana-mana sahaja. Kita bawa kereta kan, contoh naik motor, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pasar, okey, sebut pasar lah ya. Kalau kita shopping mall, masuk shopping mall, istighfar kepada Allah. Kita berada dalam majlis. Majlis ni mungkin majlis nikah ke apa-apalah majlis, events. Ini kita katakan kita berada dalam apa bentuk events sekalipun. Istighfar kepada Allah. Dan dia kata, dan tak kira di mana pun kalian berada, istighfar kepada Allah. Perbanyakkan istighfar. Kerana apa? Al-Hasan rahimahullah, dia kata kepada kita, ini kerana kalian tidak pernah tahu bila ampunan Allah akan turun. Bila masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni kalian. Maka cantiknya istighfar itu, ia menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Bukan hanya istighfar itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimah. Tetapi istighfar ini, ia boleh menjadikan hati kita lebih tenang. Ia menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ini sentiasa ingat untuk kita, kalau kita nak buat apa-apa dosa, ia menjadi penghadang. Ia menjadi penghalang. Kerana apa? Kita meminta ampun kepada Allah. Orang yang dia meminta ampun kepada Allah, tadi juga kita jelaskan ya, tentang istighfar dan taubat. Dia minta ampun kepada Allah dengan lisannya, dengan lidahnya. Dalam keadaan sedemikian, dia juga tahu. Bukan hanya setakat lisan dan lidahnya. Di situ hati dia, perlakuan dia juga akan turut terjaga. Iaitu dia akan berusaha untuk menanggalkan perkara-perkara dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dari diri dia. Tidak kira di mana pun dia berada. Ini kita sebut sebagai keutamaan istighfar, keutamaan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dalam pertemuan ini dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan jiwa kita, hati kita ya, untuk sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana kita? Semuanya okey pada pagi ini? Okey, masih bersama dengan Ustazah? Semuanya masih bersama dengan saya ya? Saya sedang tunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah wa iyyak. Ya. Alhamdulillah, okey. Okey ya, okey. Alhamdulillah. Ini saya nak dengar ni, semua okey. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Masih bersama, terima kasih Kak Aisyah, masih bersama. Kak Som Yusof, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas peringatan dan perkongsian ilmu pagi ini. Alhamdulillah, jazakillah wa iyyak ya Kak Som. Alhamdulillah masih hingga ke akhirnya. Alhamdulillah Zahira masih lagi bersama dengan Ustazah. Okey, Alhamdulillah masih bersama. Semua okey. Luar hujan, ya luar hujan, Ustazah tahu. Luar hujannya, adakah dalam rumah hujan? Mudah-mudahan dalam rumah tak hujannya. Jazakillah khair Ustazah dan admin masjid. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada admin masjid kita. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh di belakang tabir ni, tak ada orang nak bantu saya untuk keluarkan ucapan terima kasih ni. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah daripada Malia ni kan. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin, amin. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsiannya. Alhamdulillah. Hujan dalam hati. Kenapa Kak Zah hujan dalam hati?
sedihnya dengar. Janganlah hujan dalam hati. Ya, mudah-mudahanlah ya ceria juga dalam hatinya. Biarlah hujan di luar tetapi tidak hujan di hati. Masya Allah. Okey, itu sahaja untuk pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi muslimah semuanya saya ucapkan di atas perhatiannya. Mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa ya muslimah untuk kita bertemu bagi menyambung perbincangan kita pada pagi ini sebab kita belum selesai lagi perbincangan hadis kita yang ke-42. Hari ini kita masuk di bahagian yang kedua. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk ke bahagian yang ketiga kita. Adakah kita akan selesaikan perbincangannya? Kita lihat bagaimana pada minggu hadapan sempat ke tidak untuk kita selesaikan kesemua perbincangan yang ada pada bab kita ataupun pada hadis kita yang ke-42. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.